Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera to all my beloved student out there. So awak masih lagi bersama saya Mr. Ahmad, Cikgu Matematik awak untuk silibus KSSM tingkatan 4. Okay, so thank you for stick to korang masih lagi bersama e-tuition channel. Dan okay, apa yang kita nak buat pada hari ini? Apa video kali ini berkenaan dengan apa? Okay, so kita akan masuk chapter baru pada hari ini. Chapter baru itu adalah chapter 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, so class, by the end of this class, by the end of this video, kita korang semua akan belajar berkenaan dengan konsep-konsep asas peristiwa bergabung. So dia ada pemahaman-pemahaman yang korang yang perlu tahu, dan video kali ini juga kita akan buat satu exercise mengenai peristiwa bergabung. Okey, sebelum saya start, saya akan introduce dulu. Kita kena tahu apa sebenarnya peristiwa bergabung ni, Mr. Ahmad. So Mr. Ahmad, saya akan explain kat awak. Okey, peristiwa bergabung itu adalah dulu awak pernah belajar berkenaan dengan kebarangkalian. Okey, kebarangkalian ni dia menggunakan satu eksperimen je. Contohnya saya suruh awak baling dadu ke, awak baling shilling ke, dia hanya satu peristiwa saja. Okey, bila korang masuk form 4, korang dah upgrade, otak korang pun dah makin besar kan? Kita akan masuk kepada peristiwa bergabung. Di mana peristiwa bergabung ini lebih kepada dua eksperimen. Contohnya yang ada di depan saya ni. Okey, di depan saya ini, di sebelah kiri awak, contohnya kita ada 2 shilling. Dulu kita main dengan 1 shilling, sekarang kita dah berdua. Okey, so sekarang shilling ini kita ada 2. So maksudnya ini adalah awak punya sampel yang pertama ataupun uji kaji yang pertama. Yang kedua ini pun shilling juga. Awak masih nak kena campakkan shilling untuk dapatkan kebarangkalian. So shilling kedua ini sebenarnya adalah peristiwa kedua. Okey, so saya akan terangkan dekat awak dengan lebih lanjut berkenaan dengan ruang sampel selepas ini. So peristiwa bergabung ini dia boleh jadi macam-macam. Contohnya macam shilling dengan shilling, dia boleh jadi dadu dengan shilling. Kadang-kadang dia boleh jadi, dia suruh awak cari a set of numbers. Maksudnya nombor set of number, nombor perdana ke, nombor genap ke, nombor odd number kan. Ataupun set huruf selalunya boleh jadi vokal, dia boleh jadi konsonan dan sekalian apa lagi lah. Okey, contohnya. So sekarang inilah kita panggil peristiwa bergabung. Apabila awak nampak ada 2 je sampel, maksudnya dia adalah peristiwa bergabung. Okey, itu adalah pemahaman asas berkenaan dengan peristiwa bergabung. Okey, so dekat peristiwa bergabung ni korang kena tahu macam mana sebenarnya kita nak cari ruang sampel, macam mana kita nak senaraikan ruang-ruang sampel itu. Sebelum tu stop, saya takut saya laju sangat, takut awak lupa apakah itu ruang sampel. Okey kelas, ruang sampel ini adalah di mana dia adalah gabungan antara semua kebarangkalian yang akan berlaku. Contohnya kalau kita ada shilling, 2 kebarangkalian yang akan berlaku adalah sama ada kita akan dapat nombor ataupun kita akan dapat gambar kan. Okey, so saya lupa tulis. So kita tulis kat sini lah. Contohnya, okey lah, sini ada ruang sikit. Kita ada A untuk angka dan kita ada G untuk gambar. Okey, 2 inilah bila kita jumlahkan angka dan gambar, dia ada 2 je kebarangkalian yang akan berlaku kan. Bukan korang flip tiba-tiba dapat benda lain, pelik. Okey, so maksudnya angka dengan gambar ini adalah 2 kebarangkalian yang berlaku. Maksudnya apa? Ruang sampel dia adalah 2. Sama dengan shilling lain. Mana ada shilling yang lebih daripada 2 permukaan, betul? Okey, so kalau dadu lain, dia punya ruang sampel dia ada 6 permukaan, daripada nombor 1 sampai nombor 6. So maksudnya dia punya ruang sampel dia tu adalah 6. So itu adalah contoh-contoh berkenaan dengan ruang sampel, dan saya akan ajar dekat awak lepas ni dia punya macam mana kita nak cari ruang-ruang sampel itu dan macam mana kita nak senaraikan satu persatu. Okey, jom kita pergi kepada cara-cara kita nak senaraikan ruang sampel. Okey, dia ada 3 cara yang korang kena tahu. Okey, tolong pelankan saya. Awak letak dalam komen kalau saya sembang terlalu laju. Okey, so sekarang ni untuk awak cari ruang sampel, dia ada 3 macam saya cakap tadi. Kita ini cara-cara dia, cara-cara nak cari ruang sampel.
Okey, kita ambil contoh yang paling senang lah. Kita ambil shilling. Okey, 2 keping shilling dibaling serentak. Sekarang ni, sekarang kita macam mana kita nak senaraikan shilling-shilling ni? Apa-apa kembaran kalian yang akan berlaku? Maksudnya awak kena campak shilling itu 2 kali, betul? Shilling yang pertama dan shilling yang kedua. Okey, so sekarang kita nak senaraikan dia. So, kalau awak nak senaraikan dia, saya pergi satu persatu. First, kita pergi kepada pasangan tertib. Pasangan tertib ini dia brick and mortar lah. Maksudnya dia sangat-sangat lambat, tapi siapa yang rajin boleh guna teknik ini, pasangan tertib. Okey, so ini dia punya flow. Yang pertama, ke sini dulu. Okey, pasangan tertib. Pasangan tertib itu apabila saya suruh awak ruang sampel apa yang akan berlaku. So senang saja, awak tulis ruang sampel sama dengan, okey, ini kita buat dalam bentuk set. Korang pernah belajar set dulu, betul? Okey, so kita buatlah apa yang kebarangkalian yang akan berlaku. Yang ini sebenarnya dia sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat sebenarnya mengelirukan. Saya tak suka cara ni, tapi tak apa, sebab dia dalam silibus korang saya kena ajar. Takkan saya nak skip, betul? Okey, so sekarang ni kita ada 2 kebarangkalian, A dan juga G, angka dan juga gambar. So apa yang saya perlu buat adalah saya tulis dia bila korang baling dua-dua shilling, jangan jatuh. Okey, dia dua-dua shilling itu boleh jadi angka dengan angka, betul? Shilling pertama jadi angka, shilling kedua jadi angka. So ini adalah kebarangkalian yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah dia boleh jadi shilling pertama masih lagi dapat angka, tapi shilling yang kedua kita dapat gambar. Okey, ada lagi kebarangkalian yang akan berlaku. Ada kawan, shilling lagi satu. Shilling lagi satu. Alamak, takut saya termasuk ke sana pula. Okey, saya listkan. Alamak, sedih. Sekejap saya kecilkan supaya nanti saya boleh ajar yang gambar rajah pokok pula. Yang ini, saya suka ini. Okey, jadi kita dapat angka, kita dapat angka, gambar. Lepas tu kita dapat gambar angka. Okey, sekarang shilling yang pertama awak pula gambar. Ya betul. Dan shilling yang pertama masih lagi gambar dan shilling yang kedua dapat gambar juga. So kalau awak lihat dekat sini, apabila 2 kebarangkalian itu bergabung, dia jadi satu ruang sampel. Contohnya dekat sini, A dengan A, angka jadi angka, dia boleh jadi satu ruang sampel kedua, ruang sampel ketiga dan ruang sampel keempat. Jadi kalau awak nak senaraikan bilangan ruang sampel, selalunya kita buat NS. NS ini maksudnya berapa banyak bilangan ruang sampel awak dekat situ. Berapa banyak? Kira 1, 2, 3, 4. Alamak, nombor tak on. Okey, so sekarang ni dia adalah 4. Itulah ruang sampel. Okey. So kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, saya tak payah kira pun, sebenarnya saya dah tahu dah bilangan ruang sampel itu apa. Macam mana? Dia adalah, kalau awak lihat shilling, dia ada ruang sampel dia adalah 2. Apabila digabungkan dengan shilling lagi 1, maksudnya apa? Dia adalah ruang sampel 2 darab 2 dan awak akan dapat bilangan dia 4. So awak perlu darabkan ruang sampel yang pertama dan darabkan ruang sampel yang kedua, awak akan dapat jumlah keseluruhan. Okey, boleh. So daripada sini pun awak boleh nampak kalau dadu dia ada 6, kalau shilling dia ada 2, darabkan 6 darab 2, dia ada 12 kebarangkalian yang akan berlaku. Okey kawan, dah settle, tak nak sembang banyak. Okey, so kita pergi kepada next step, iaitu gambar rajah pokok. Ini adalah teknik mudah untuk diingati dan mudah difahami. So hari ini saya nak share dengan korang macam mana kita nak buat benda tu. Okey, let's say kita ada shilling yang pertama, kita ada shilling yang kedua. Okey, macam mana benda itu berlaku? Kita mestilah start baling, betul? Balingan yang pertama, balingan yang kedua. Okey. Balingan yang pertama, dia ada kebarangkalian untuk dapat angka, dia ada dapat kebarangkalian untuk dapat gambar. Jangan lupa, tak habis lagi kawan, sebab kita ada shilling yang kedua, kita lupa flip. Kita lupa nak campakkan Okey, so apabila kita campakkan, awak mesti tahu shilling kedua pun boleh dapat kebarangkalian angka, boleh dapat kebarangkalian gambar. Sama juga. Kalau awak lihat dekat sini, dia boleh jadi gambar, dia boleh jadi angka dan dia boleh jadi gambar juga. Itulah cara-cara dia. So macam mana kita nak dapatkan kebarangkalian dia? Kita kena gabungkan satu persatu. Saya akan tunjuk awak contoh dekat sebelah sini.
Okey, saya pendekkan lah supaya saya ada ruang untuk tulis. AG. Okey, so peristiwa yang berlaku yang pertama, apabila awak mula baling dapat angka, awak boleh dapat angka lagi sekali. So kita boleh buat dekat sini A. Dan seterusnya AG, GA, dan last sekali adalah GG. Gambar dan gambar. Ini cara dia. Kalau awak tengok cara saya senaraikan, kalau ada, maksudnya teknik ini boleh diguna pakai. Saya recommend je lah. Saya hanya bagi korang, kita panggil suggestion je. Kalau ada dua cara ni, pasangan tertib, ambillah gambar rajah pokok. Dia lebih senang untuk awak cari berapa banyak bilangan sampel awak. Okey, next, last sekali. Last sekali ni kita panggil sikitlah cacah. Sebab apa? Dia menggunakan jadual. Jadual ni dia mengambil masa. Mengambil masa untuk apa? Mengambil masa untuk kita lukis dia punya table. So, boleh juga digunakan. Yang ini bila korang dah ada table, lagi senang daripada gambar rajah pokok. Cuma dia leceh sikit sebab kita kena lukis dia punya table. Tapi tak apa, jangan jadi orang malas. Orang malas ni susah nak berjaya. Okey, jadi kalau awak lihat dekat sini, shilling yang pertama dan shilling yang kedua, apa yang saya buat adalah sekejap. Something is not right. Ni ruang apa ni? Ni ruang tak pakai ni. Okey, kita potong sikit. Okey. Kita guna color biru. Okey, sekarang ni gabungkan. Kotak yang pertama ini adalah gabungan antara angka dan angka. So saya tulis dah nampak dah dia punya mudahnya kan benda ni. Okey, awak tengok ini G. Tengok sebelah dia. G jumpa A. So tulislah dekat sini A G. Okey, dan seterusnya AG. Ini G A. Terbalik pula. Yang ini G G. G G. Okey, G G G G. Okey, so sekarang ni, ini adalah 3 cara yang awak akan belajar di sekolah. Kalau korang tak pergi sekolah, dalam video ini saya dah share cara-cara korang nak cari untuk awak senaraikan ruang sampel. Okey, dah berapa sekarang ni? Kita pergi kepada latihan lah, kan? Kita dah tengok pinga. Jom kita pergi kepada latihan. Okey, jom kita pergi kepada our example exercise. Okey, macam mana kita nak tackle soalan ini Macam mana korang nak jawab soalan ini? Okey, dia senang je sebenarnya. Soalan exam takkan keluar macam ni. Ini just untuk pemahaman korang. Soalan exam selalunya dia lebih horror Dia lebih mengerikan. Okey, tapi tak apa. Selagi awak rajin dan awak suka belajar dengan sendirinya, mengambil inisiatif dan juga proaktif, insya-Allah awak boleh pergi dengan lebih jauh. Okey, so sekarang kita pergi kepada exercise yang pertama kita. Kita ada kotak X dan kotak Y. Kotak X mengandungi perkataan keris dan kotak Y kita mengandungi 4 nombor. Okey, 4 bola dan bola itu ada tulisan 1, 2, 3 dan 4. Okey, so kita pergi kepada our exercise, our question. Sekeping kad dan sebiji bola diambil secara rawak. Cari kesudahan yang mungkin berlaku dan cari nilai sampel. Berapa banyak sampel yang korang kena tahu. Okey, kalau awak tanya saya, nak cari kesudahan ini sebenarnya dia mengambil masa sikit sebab banyak kesudahan kan. Sebab berapa banyak kesudahan tu kita tak tahu. Macam mana kita nak kira, kita kena cari nilai sampel kita berapa. Bilangan dia, macam saya ajar tadi. Sebab kita mempunyai 2 peristiwa. Peristiwa pertama mempunyai 5 sampel. Yang kedua, kotak Y ini kita mengandungi 4 sampel. So apabila kita darabkan 5 darabkan dengan 4, dia akan dapat 20. Maksudnya awak ada 20 bilangan kebarangkalian yang akan berlaku pada masa hadapan, tapi kita tak tahu, hanya Tuhan je yang tahu. So sekarang ni macam mana kita nak tahu semua bilangan-bilangan itu? Kita perlu ada 3 cara. Ni nak guna yang mana satu? Kita guna kita guna pokok Okey, sebab ayah saya dia suka menanam pokok. So sekarang ini kita pergi kepada jalan kerja. Okey, kita start lah. Kita mula. Apabila kita mula, kita mempunyai berapa banyak kebalan kalian? Untuk yang pertama, untuk yang huruf, kita ada keris. So maksudnya kita ada K, E,
R I S. Kebarangkalian yang pertama untuk kotak X. Dan kita mempunyai kebarangkalian yang kedua dalam kotak Y. Okay, so let's go. Kita kemungkinan akan dapat K, akan dapat I, akan dapat R, akan dapat I, akan dapat S. Okay, 5 kebarangkalian yang akan berlaku. Okay, dalam kotak Y pula, kita akan dapat 1, 2, 3, 4. Sorry, ini pen biru. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setiap huruf ini akan ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya kita ada tinggal I 1, 2, 3, 4. Dan last sekali adalah S 1, 2, 3, 4. Okey, perjalanan untuk pergi kepada kotak Y ini, apabila awak dah tarik keluar K, dia boleh jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ulang sampai penat. Macam tu. Okey. Okey. So daripada sini awak dah boleh senaraikan. Sangat-sangat mudah Okey. Nak saya senaraikan tak? Okeylah, saya senaraikan lah. Kasih habis terus satu kali. Okey. So sekarang ni, apabila kita senaraikan, kita akan dapat jawapan kita adalah tapi saya boleh, alamak, tak maka. Okey, tapi saya boleh buktikan dekat sini yang ruang sampel kita adalah 20. Obviously is 20. Tak boleh lari So kita boleh dapat K1. So kelas, kalau awak lihat dekat sini, awak boleh lihat, awak boleh kirakan satu persatu dan awak dapat sebenarnya semua ini adalah 4 darab 1, 2, 3, 4, 5. So 20. Obviously it's correct. Okay, so kita dah ke penghujung video ini. So korang dah tahu dah konsep-konsep macam mana kita nak cari kebarangkalian bergabung, macam mana nak cari bilangan sampel dia, macam mana nak senaraikan. Dan awak tahu ada 3 cara. Satu, kita senaraikan macam normal, macam orang rajin. Lepas tu yang kedua, kita pakai teknik pokok yang saya tengah pakai ini. Dan last sekali adalah teknik berjadual So semua itu akan dapat jawapan yang sama. Okay, so class, if you understand apa yang saya ajar di depan ini, if you suka saya ajar, please click like. And if let's say awak ada soalan, awak boleh gunakan comment section untuk tanya kepada tutor-tutor. Nanti kami akan respon. Kami akan ada admin untuk respon. Dan komen juga adalah tempat untuk awak improvekan atau memperbaiki tutor-tutor yang mengajar di depan ini. Kalau ada kekurangan, tolong bagi tahu supaya kita boleh improve dari masa ke semasa. Okey, so maksudnya lepas ini our next video akan fokus kepada kebarangkalian bersandar dan juga tidak bersandar. That one you wait for my next video So if korang dah faham, so I'll see you guys on the next video Please ajak kawan-kawan, please subscribe and follow us on eTution. Okay, I'll see you guys on the next video. Bye-bye.